Didik TV KPM. Okey, kita sambung. Pada slide cikgu dah senaraikan nama-nama hutan yang perlu kita ketahui yang terdapat di dunia lah, iaitu hutan tundra, hutan Mediterranean, hutan gurun panas, hutan monsun tropika, hutan step ataupun padang rumput sederhana dan hutan konifer. Yang ni lah kita nak kena kaitkan dengan faktor yang kita dah ceritakan pada awal tadi, Akmal. Ya, murid-murid semua ya. Okey. Sekarang ni kita masuk pada poin yang pertama, iaitu jenis tanah. Okey. Terdapat 6 jenis tanah yang kita kena ketahui. Cikgu harap murid-murid boleh juga merujuk buku teks muka surat 30 hingga 50 untuk tajuk ini. Okey, tanah yang pertama iaitu Cenozoem. Kita nak kena pasti tanah ni pertama berdasarkan warna. Kemana? Warna, tekstur dia, kelembapan dia. Jadi contohnya kita kata Cenozoem, tanah dia berwarna hitam. Permafrost, cikgu ada warnakan yang perkataan merah tu, frost tu. Maknanya frost tu merujuk kawasan tanah beku lah. Tidak subur. Jadi nanti cikgu beritahu kenapa cikgu warna-warnakan merah tu. Lepas tu jenis tanah aridison. Nama dia aridison. Tanah kering dan kekuningan. Ini pun kurang subur jugalah. Yang keempat ialah tanah latosol. Cikgu warnakan warna merah huruf T tu. Iaitu warna merah dan agak kekuningan. Seterusnya ialah podzol. Jenis tanah podzol iaitu tanah yang agak nipis, berasid dan dalam keadaan beku. Seterusnya ialah terra rosa. Nama dia terra rosa tu kan. Jenis tanah dia seperti tanah liat, berpasir, warna merah dan coklat. Baik. Itu adalah nama-nama jenis tanah. Okey. Kenapa cikgu warna-warnakan merah tu? Sebab itu adalah cara untuk murid-murid yang berada di studio ni dan di rumah ni supaya mudah mengingat nama-nama jenis tanah. Okey. Okey. Kita mula dengan perkataan latosol. Kita ambil huruf T. Hutan dia adalah hutan monsun tropika. T, tropika. Boleh juga kita gabungkan hutan hujan tropika, hutan di negara kita. Kita ambil huruf T itu sebagai cara untuk mengingat. Latosol, T. Yang kedua ialah aridisol. Iaitu kita ambil perkataan ari itu kita ambil singkatan daripada perkataan matahari. Jadi kita boleh merujuk kepada kawasan gurun panas. Sebab kawasan gurun panas mengalami cuaca yang kering, panas yang terik. Jadi kita ambil perkataan ari iaitu perkataan matahari. Kita pendekkan perkataan matahari. Yang ketiga ialah terra rosa. Jadi di sini mudah. Terra tu ada perkataan dari untuk hutan Mediterranean. Mediterranean. Kan dah termasuk di situ kan? Senang nak ingat kan? Betul. Okey, seterusnya ialah permafrost. Iaitu hutan di kawasan tundra. Frost tu dah merujuk kepada suasana di kawasan tundra lah, sejuk kan, beku kan. Okey, Cenozoem. Yang ni memang payah sikitlah sebenarnya nak ingat, tapi cikgu cari juga sebab ada E tu. Ada 2 E. Cenozoem iaitu untuk hutan step. Seterusnya ialah podzol. Podzol iaitu hutan konifer. Kita ambil O lah, konifer. Mudah tak nak ingat? Mudah tak murid? Okey, boleh kita ulang balik Nanti kejap kita ulang balik, cuba ingat balik semula. Ingat balik semula Okey, ni cikgu dah sediakan. Aridisol, lepas tu kita nak perincikan apa nama-nama pokok dia. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak isi ni, cikgu nak kamu ulang semula lah. Murid-murid di rumah dan murid-murid di studio cuba ulang semula. Ataupun Akmal nak cuba salah satu. Ya, insya-Allah cikgu. Saya ingat yang T tu je. T je. Untuk hutan monsun tropika. Ya, bagus Akmal, hutan monsun tropika. Okey, kita mula dengan Asfa. Kita mula pada tanah aridisol. Hutan apa agaknya? Asfa. Tanah aridisol, hutan dia hutan gurun panas. Okey, bagus. Seterusnya ialah latosol. Itu dah ada latosol. Huruf T. Wildan.
Latosol untuk tanah apa, Wildan? Latosol adalah untuk tanah monsoon tropika. Okey. T ya. Untuk monsoon tropika. Seterusnya ialah tanah podzol. Kita panggil Raja Aiman. Silakan. Tanah podzol untuk hutan konifer. Okey, bagus. Seterusnya ialah terra rosa, tanah terra rosa. Siapa lagi yang belum tadi? Zafran. Okey, Zafran. Terra rosa untuk hutan apa agaknya? Hutan Mediterranean, cikgu. Okey, bagus ya. Slang dia cikgu, Mediterranean. Okey. Sekarang ni kita dah ada, cikgu dah sediakan satu latihan. Okey. Ya? Cikgu beri masa pada kamu untuk fikir dahulu. Dan kamu boleh menjawablah, contohnya jenis tumbuhan, contoh dia dan contoh hidupan liar juga. Kita beri masa pada mereka sekejap dalam beberapa saat, boleh? Okey, kita bagi dia masa dalam 2 saat. 1, 2, cantik cikgu. Diorang dah tahu dah jawapan-jawapannya cikgu. Wildan siap menunjukkan jarinya. Good. Okey, siapa nak mula dulu? Wildan dia tunjuk good dulu. Okey, Wildan. Apa jawapan bagi kotak yang pertama? Wildan, tak dengar suara Wildan. Boleh onkan mic awak? Terima kasih. Gurun panas, cikgu. Okey, kita tengok betul tak gurun panas. Okey, bagus. Betul. Okey, next. Raja Aiman. Kotak yang kedua. Ya, cikgu. Kotak kedua, tanah latosol. Contoh tumbuhan. Hutan step, cikgu. Padang rumput sederhana. Okey, betul. Yang ni contoh tumbuhan. Yang kedua, latosol. Okey, yang tu. Okey, kamu ambil yang bahagian bawah. Cikgu nak kotak yang kedua, contoh pokok ataupun tumbuhan. Tanah latosol. Nama pokok. Contoh pokok, pokok meranti, pokok cengal, pokok mahogani dan pokok jati. Okey, bagus. Itu nama-nama pokok. Meranti, cengal, mahogani dan jati. Ya, cikgu, saya perasan contoh hidupan liar di tanah latosol seperti apa tu cikgu? Gajah, harimau dan kancil. Sebab okey. hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika ni dia hampir, dia dalam zon yang sama. Jadi kebanyakan haiwan dia tu samalah, gajah, harimau dan kancil. Sama dengan hutan di negara kita dengan hutan di contoh di Thailand lah. Kita ambil hutan monsun tu, kita boleh rujuk pada negara Thailand untuk mudah kita nak mengingat. Okey, kotak yang ketiga, tanah Cernozem. Okey, siapa yang jawab? Asfa. Okey, Asfa. Padang rumput haus sederhana atau hutan step. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, betul. Sederhana ataupun step. Okey, next. Kita ambil yang kotak yang keempat. Okey, contoh hidupan liar bagi kawasan tanah podzol, iaitu hutan konifer. Okey. Saya cikgu. Silakan. Harimau Siberia dengan lynx. Okey, kita tengok jawapan. Okey, bagus. Harimau Siberia dan lynx. Cikgu, ini kan harimau Siberia tu cikgu kan? Ya, betul. Ini dia harimau warna putih tu cikgu. Yang besar ni. Yang ini. Okey cikgu. Seterusnya. Okey, next. Tanah permafrost. Bagi hutan apa? Okey, ini kita siapa-siapa yang okey? Raja Aiman lagi sekali. Hutan tundra. Okey, hutan tundra. Ya, betul, hutan tundra. Seterusnya ialah tanah terra rosa. Okey, siapa nak jawab? Wildan lagi sekali. Okey, Wildan. Tanah terra rosa bagi hutan Mediterranean, contoh pokoknya. Okey, apa contoh pokoknya? Rosemary, lavender dan laurel. Okey, kita tengok Betul tak? Okey, rosemary, lavender dan laurel. Ini kita dah lengkapkan dah kotak-kotak latihan yang berkaitan dengan jenis tanah. Jadi pada segmen yang ni, cikgu harapkan kamu dapat mengenal pasti nama tanah dan jenis hutan dia serta jenis hidupan
liar. Baik, cikgu, saya pasti ada juga murid-murid tertanya-tanya lah kan. Kita dapat lihat di situ hutan gurun panas, hutan hujan tropika dan sebagainya termasuk hutan konifer kan. Alalang cikgu ada peta di sebelah tu cikgu. Mungkin ya, cikgu juga boleh tunjukkan agak-agak hutan tundra tu ada di negara mana, hutan konifer tu ada di negara mana dan juga hutan-hutan yang lain tu cikgu. Boleh ke cikgu? Okey, kita tengok rujuk pada peta ni. Aha. Contoh kita ambil kawasan gurun. Kawasan gurun ni adalah dekat sini, dekat Afrika ni, gurun Sahara yang ni ada di Australia, gurun besar Australia. Kalau gurun tu semakin kita nak ingatkan juga semakin tinggi latitude tu, maknanya semakin sejuk dan tumbuhan dia merujuk kepada kawasan tundra lah. Maknanya kawasan tundra ni adalah kawasan yang paling atas ni. Lepas ni adalah hutan konifer, kita boleh rujuk petunjuk hutan konifer. Dan hutan monsun yang kawasan area Thailand, Laos semua tu lah. Okey, yang kita ni hutan hujan lah, kita tak termasuk daripada dalam peta ni. Jadi berpandukan garisan latitude pada bumi ataupun pada keadaan sebenar bumi ni, dia akan mempengaruhi pelbagai tumbuhan semulajadi dan hidupan dia. Okey, cikgu, ni saya nak tanyalah kan mengenai persamaan tumbuhan orang kata semulajadi di Malaysia dan juga Thailand. Sebenarnya apa persamaan mereka ni, cikgu? Dua hutan ni iaitu hutan monsun tropika dan hutan hujan tropika, kerana dia berada pada zon panas seperti yang tadi menunjuk pada peta ni. Persamaan dia adalah akan wujud ataupun akan ada tumbuhan semulajadi berkayu keras. Maknanya pokok tinggi-tinggi. Cuma ada sedikit perbezaan lah. Contohnya di Thailand tu tumbuhan mereka berdirian tulen. Maknanya dia akan tumbuh secara berkelompok. Itu perbezaan. Kalau persamaan dia memang terdiri daripada hutan kayu keras. Contohnya macam pokok-pokok yang ada dekat situ apa dia, cikgu? Contoh kalau di monsun tropika tadi, tadi kan, yang di monsun tropika tadi, ni macam ni. Meranti cengat itu adalah spesies di negara kita. Betul. Kayu keras. Tapi mahogani dan jati itu di monsun tropika di Thailand. Itu sebabnya dua jati ni bukan tanaman ataupun bukan tumbuhan semulajadi di negara kita. Dia ada di kawasan hutan monsun tropika. Ya, cikgu. Terutama di Thailand. Janganlah tiba-tiba tanya, kenapa Malaysia tak ada nak tanam rosemary, lavender, lauran dan sebagainya, cikgu kan? Memang tak boleh lah sebab itu spesies pokok-pokok bantut macam tu yang kecil-kecil tu, yang menghasilkan bunga-bungaan kan yang tu kawasan. Di kawasan hutan Mediterranean. Didik TV KPM